Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya Amar, host anda dalam channel Amar Kilat. So, dalam video kali ini saya nak cerita sedikit tentang pengalaman saya di hari Minggu ini ya, bersama keluarga. So, hari ini alhamdulillah cuaca bagus. Walaupun ada sekejap hujan, tapi sepanjang hari memang agak cerah lah. Dan hari Minggu ni sejak dari semalam saya dah plan sebenarnya nak syuting. Kalau sebelum ni anda semua tengok video saya berada di Tamu Lawas, dan dah rancang untuk syuting breakfast dekat Lawas ni. So kita dah pilih lah kedai-kedai tertentu untuk breakfast. Cuma seperti biasalah, kadang-kadang benda yang kita rancang tak berlaku seperti yang kita nak lah. Dan kalau nak tahu cerita ini lebih lanjut, yang penting jangan termenung. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen dalam channel ini. Okey, diteruskan pula dengan cerita kita hari ini. So, seperti yang dirancang, saya sebenarnya nak solo shooting untuk tempat makan best dekat Lawas. Tapi memandangkan lama juga tak bawa keluarga untuk breakfast sama-sama. Jadi terfikir jugalah, why not kita breakfast sama-sama kan. So pagi tadi awal lah kita orang bangun. Awal kunun pukul 9 macam tu. Sebab apa? Tunggu anak-anak, terutama Abdul Rafi paling lambat bangun. So tunggu dia bangun dahulu. Okay, tunggu dia bangun. Lepas bangun tu kita orang siap-siap lah. Dan kita orang bertolak dari rumah sekitar jam 10 pagi macam tu. Dan first kita ada satu kedai legend. Kedai ni saya tak nak sebut nama-nama dia sebab ini bakal kita kontenkan dalam konten yang akan datang ya. Mula-mula kita pergi kedai ni tutup, and then pergi ke kedai yang kedua. Kedai tu sebenarnya best. Yang ni saya highlight lepas video ni kemungkinan saya akan shooting dekat sana, review dekat sana, bergantung dengan kelapangan sebab sekarang ni dah musim PRU ni agak busy dan sebenarnya kita nak kurangkan konten tapi kesian ya. Sebenarnya ramai penonton tunggu-tunggu apa semua, jadi kita tak nak yang macam tu, sayang juga. And then graf YouTube pun kita kena jaga juga. Okay, so pergilah kedai yang kedua tadi. Lihat memang full house kedai tu guys, satu kerusi pun tak ada. Memang full. So recommend wife dekat satu kedai yang pernah kita review satu ketika dahulu. And then wife cakap kita carilah kedai lain bang, nak rasa yang tempat lain juga. Okay, jom kita pergi kedai yang abang janji nak bawa tu. Dan kedai tu pun tutup. Dan cari lagi dua kedai, antara yang top juga dia punya roti canai pun tutup. Maklumlah hari Minggu ni, kalau yang nak datang ke Lawas, rasanya untuk yang itulah yang cari restoran halal, better. Kalau halal jam, better korang makan dahulu ya sebelum korang datang pergi Lawas. Sebab agak susah nak cari kedai makan yang buka dekat Lawas hari Minggu, especially yang halal. Okay, so kita pergi satu lagi kedai. Yang ni last saya cakap. Kalau tak ada juga, kita tak jadi breakfast lah. So kira macam tu lah cerita dia. So bawa dia pergi satu kedai ni, and then kedai tu buka. Memang wow. And then apabila kita sampai sana, yang saya best, ada satu kanak-kanak tu dia tengok kereta wife. Lupa pula saya nak offer dia gambar tadi. Aduh, teruk. Okay, so tanpa buang masa, anak-anak pun keluar dari kereta. Saya pun set up saya punya tools, standby saya punya gimbal. And then saya pun start shooting. Saya suruh anak-anak dan isteri duduk dahulu. And then pelayan okay. Pelayan terus datang nak ambil order. Saya cakap dengan pelayan, nanti saya cakap. Mula-mula saya nak order sekali, tapi suddenly bila saya fikir takut saya lama shooting, take cut, takut macam tu. Takut mereka lama pula tunggu. So why not biar saja mereka order dulu. So saya biar anak dan isteri order dulu dan saya pergi shooting. Saya shooting untuk opening dahulu, and then opening apa semua saya beritahu lokasi kedai tersebut ya, lokasi kedai tersebut, and then baru saya duduk di meja. Dan pelayan okey, serius okey. Kedai ni okey sebab satu, dia on the spot. Bila kita dah duduk, dia datang dan tanya minum apa, makan apa.
So saya pun order, saya tanya dia apa yang ada. Dia cakap semua ada, dia cakap. Dia cakap semua ada. Okey. Okey, kita cari menu yang killer punya lah. Biasa seperti biasa amal kilat, memang tak lain tak bukan, memang order laksa ataupun kolomi. So saya memang sebut laksa first, laksa, and then second one saya teringin pula nak order kolomi. Sebelum tu saya tanya lah isteri order apa, anak-anak order apa. So wife, mami kilat dia order mi goreng, and then anak-anak order nasi ayam. And then yang surprisingly, anak-anak ni boleh pula minum cola awal pagi dulu. Then lepas tu seperti biasa saya order kopi lemon dan customer makin ramai. Customer makin ramai. Saya terasa agak lama juga untuk order sampai, I think macam 10 minit. Kurang lebih. Ya, 10 minit. And then apabila air okey, air tin cepat sampai. Dan saya sempat termarah sekejap sebab tengok anak-anak awal sangat minum air gas. Dan okey, tak apalah. Bukan selalu pun. And then saya pun tunggu dan sampailah air saya. Air wife dan anak dah datang awal. Dan kemudian baru saya punya air. Dan kita orang tunggu makanan yang agak lama lah. Serius, agak lama. Okey. Excuse, kita boleh bagi excuse sebab customer agak ramai juga. Tiba-tiba ramai. And then apabila the first menu sampai is laksa. Okay, the first menu sampai adalah laksa. Laksa dia okay. Actually okay. Cuma kalau nak sampai kepada laksa tu mungkin dari skala 5, mungkin saya bagi 4 saja ataupun 3,5. Tapi mungkin saya bagi 4 lah. Sebab look laksa tu ada, and then portion dia ada. Okay, bahan-bahan yang dekat laksa tu hampir semua ada lah, walaupun ada yang ketinggalan seperti telur ke apa semua. Tapi saya tak kisah yang tu. Mungkin lain-lain kedai, lain-lain dia punya laksa kan. So okay, saya taste dia punya mi, walaupun dia agak sedikit overcook, dia tak teruk sangat, dia sedikit saja, tapi masih boleh makan, masih ada rasa laksa. Dia tak melarikan rasa laksa tu sangat. Dan saya rasa, bagi wife rasa pula. So Zara pun rasa, Rafi pun rasa juga. So laksa tu okey. Okey, sangat okey. Okey. Dia tak sedap, taklah macam bagi sampai skala kick dia sampai tu, tak juga, tapi dia okey. And then sampai pula kolomi. Yang ni saya start dah lain rasa ya. Kolomi dia sampai. Sebab imagine kolomi, kalau penonton saya pernah tengok, kita pernah pergi Awang Mahyan, kita pernah pergi Mat Kolok, kita pernah pergi Kolomi Limbang, kita pernah pergi Wan punya kolomi Tom Yam, hari tu kita dah pergi. Memang macam-macam jenis kolomi, tapi konsep kolomi dia, mi dia memang apa kata orang, ada rasa yang tersendiri, ada tekstur yang tersendiri. Tapi yang ni dia punya tekstur lain macam. So saya start tu tertanya-tanya. Sebab mi dia, bagi saya senang bahasa lah, senang cerita kita, mi dia memang kembang. Okay, kembang, this mean overcook, too overcook, tersangat overcook. So it's okay, kita tunggu dahulu. And then dekat mi tu dia biasalah kolomi ni dia tak ada portion dia taklah pelbagai sangat. And then macam dia ada seperti biasa daun bawang, ada ayamnya. And then kalau kolomi biasanya ada hirisan telur, macam itulah. And then seperti biasa kolomi memang wajib, memang ada minyak bawang, okey. Tapi dan kering, kolomi kering. Melainkan kita order kolomi sup lah. Tapi yang ni dia macam, okey, satu mi dia kembang. Yang kedua dia macam pakai minyak masak biasa. And then minyak tu sangat sikit. Dia punya mi tahap kembang, dia punya mi tu dah melekit dah. Mi dia dah melekit. So it's okay. Tak mengapa, kita cuba. Mungkin yang ni kelainan pada kedai ni guys. So why not kita cuba dahulu, baru kita komen kan. And then saya pun cuba, and then yes, sangat mengecewakan. Yang ni antara review yang sangat mengecewakan. Sebenarnya saya tak nak lah ambil pot sangat pasal makanan ni. Benda ni kita dah order, makannya lah. Okay, itu kalau saya seorang. Tapi yang mengecewakan sebenarnya sebab saya wait. Okay, tapi yang mengecewakan sangat sebenarnya adalah momen saya dengan keluarga.
Okay, sebab saya ni agak sensitif kalau family time saya spoil. Memang sangat sensitif. Lebih-lebih lagi benda tu melibatkan kita tengah berhadapan dengan makanan. Sebab rezeki ni dia tidak selalu dia datang dengan cara yang berlainan. Ada masa kita ada rezeki makan sama-sama di rumah, ada happy hour, and then yang limited sekali adalah apabila kita outing macam ni, makan breakfast kat luar, dinner dekat luar ni. So saya jenis yang amat menghargai masa tersebut sebab saya tak ada masa untuk keluarga saya. Bukan saya cakap saya langsung tak ada, sebab kalau tak adil untuk orang yang memang betul-betul komitmen dia dekat luar berbanding dengan keluarga, tak adil kan. Jadi saya ni jenis yang antara yang macam tu, and then I think momen ni sambil saya buat konten, and why not saya bawa keluarga sekali breakfast, and then kita nikmati saat-saat tu bersama. So agak spoil, and then benda ni yang agak trigger saya sikit. Bukan sikit, agak banyak sebenarnya. Memang mood saya down. Okay, mood saya down dengan saya cuba kawal sebab tengah buat konten kan. And then benda tu saya rasa before saya lose control ke ataupun apa semua, I spoil this content. So why not we just makan dahulu, finish apa yang patut kita makan dahulu. So wife pun bantu saya makan laksa tadi, sebab yang tu bagi saya okay lah, selamat untuk dimakan. And then saya bagi wife cuba kolomi tu, and then yes, absolutely, wife pun memang kecewa dengan kolomi tersebut. So it's okay, kita just makan je, and then I think I turn off the camera lepas tu. So tak nak dah kita finish saja ambil konten. So kita fokus untuk habiskan makanan. Sebab kita dah order, benda dah sampai, takkan kita nak tunjuk yang kita benda tu tak sedap, kita tak makan habis. Itu membazir guys, itu membazir. Okay, why not benda tu tak sedap mana sekalipun kita habiskan. Itu rezeki, sebab dekat luar sana ramai lagi yang tak makan. Okay, so jangan membazir. So itu adalah konsep saya juga dengan isteri dan anak-anak. Okay, jadi saya turn off the camera, and then saya dengan wife fokus, saya suap Zara masa tu, and then mami pun suap Rafi dengan Alifah. And then dia punya nasi ayam pun sampai. Okay, saya memang terus alert, mesti terus rasa kali ni apa pula rasa ayam ni. So memang saya terus terfikir macam tu guys. And then the first thing saya rasa adalah kuah ayam tersebut, sos ayam tu. Dia bagi fried chicken. Fried chicken dia sedap, lembut. Sedap lah, okay. Dia tak overcook, dia taklah mentah. Just nice, just good. Tetapi dia punya sos agak, saya rasa boleh diperbaiki. Dia dah try hard untuk buat dia punya sup, dia punya sos. Dia dah try hard, dia punya chef. Okay, dah try sebaik mungkin. Saya dapat rasa daripada rasa benda tu. Tapi mungkin dia perlu banyak praktis lagi, sebab apa yang saya rasa tadi dia agak over sos tiram. Okay, dia tak ada rasa macam soy sos yang lain. Okay, mungkin dia perlu praktis banyak. Okay, untuk sos ayam tu saya mungkin boleh maafkan lah, sebab saya pernah buat benda ni, dia bukannya senang guys. Dia bukan benda yang senang untuk buat sos ni. Kalau kita baru, lebih-lebih lagi lah. Silap-silap tak jadi, silap-silap rasa kicap je benda tu. So yang tu saya maafkan, laksa saya maafkan. Tapi kolomi tu agak susah sikit, sebab the kolomi is totally fail. Punyalah saya nak ambil hati bini sampai saya offer dia punya roti canai, sebab roti canai dia sedap guys. Dia punya kari sedap, dia punya roti canai pun sedap. Punya saya nak ambil hati isteri, tapi isteri cakap tak apalah bang, bukan rezeki. And then kita takut makanan tak habis, so jadi pembaziran. So saya mengalah. And then siap je makan. Puteri Zara dia dah makan kolomi banyak. Kolomi tadi banyak dia makan, banyak mungkin sesuai sebab mi lembut kan. And then dia makan banyak. And then nasi dia tak habis. Dia try paksa diri dia untuk makan, tapi suddenly dia macam terjeluak. Sebab sebelum saya meletup macam tu. So adik nak makan lagi ke tak? Dapat makan lagi ke tak? So mula-mula dia cakap dapat. And then
makin terjeluak guys. And then saya cakap, betul, cakap betul-betul, dapat ke tidak? Saya cakap tidak. Tidak cakap kalau tidak dapat. Nah, pagi kakak makan, kakak mau makan lagi, so bla bla bla. And then kakak mau makan ayam je dia mau. So nasi saya mau makan. Okey lah, habis. Alhamdulillah Alifah makan nasi dia habis. Mami lupa. Mi goreng Mami paling awal order. Suddenly ada mi goreng datang. Dia punya pelayan datang and then bagi dekat meja sebelah. Yang baru order, yang baru datang tadi. So salah order kot. And then yang abang terfikirkan, mungkin yang lelaki di belakang meja tu, yang order mi goreng tanpa sayur. And then mi tu tersalah. Sebab mi yang datang dekat meja lelaki tu ada sayur kan? Mungkin benda tu berlaku. And then kita orang pun, saya pun tercakap lah guys. Memang time tu agak tak dapat kontrol dah. And then saya cakap, tak salah ke dia hantar tu macam tu lah. And then dia kita order apa tadi? Sini mi goreng lagi belum. So tiba-tiba datang mi yang dalam mi tu hanyalah ada mi, ada telur dan ada irisan ayam. Rasa mi dia okey lah. Okey, untuk yang punya kedai ni, kalau tengok video ni, dia punya mi, kalau macam anda punya, habis kita punya mi goreng tadi, dia punya kembang kolomi dia, yang tu okey. Yang tu okey, dia tak boleh kembang sangat kolomi. Tak tahulah mungkin konsep kolomi kembang, saya tak tahu, saya tak nak komen lah. Tapi for me the kolomi was totally fail, okay? Fail. And then tanpa buang masa, lepas habis makan tu kita orang pun terus bangun. Saya dengan anak-anak cuci tangan and then saya bawa mami bayar. Okay, mami bayar, mami belanja. Okay, dan lepas tu saya tanya dia punya mungkin owner of restaurant ataupun dia punya pekerja, saya kurang pasti. Tapi for me, the cashier tadi, makcik tu dia bagi layanan yang sangat bagus. Okay, dia punya waiter pun okay kan? Okay, waiter okay. Masak untuk air okay. And then saya pun sempatlah cakap, tanya dia siapa chef, siapa yang masak. And then dia cakap, kenapa? And then okay, laksa dia macam saya nak cakap tak sedap lah untuk didengar lah kan. Tapi saya lebih komen kepada kolomi tersebut lah. Kolomi tu terlampau kembang. And then laksa tu agak, dia punya mi agak kembang. And then dia explain lah, selalunya customer akan komplain laksa dia punya bihun tu kering. And then sebab itulah masak kembang sikit. Okay, itu mungkin alasan yang boleh diterima untuk dia sendirilah, untuk makcik tadi tu. Tapi for me, kita sebagai tukang masak, kita mesti kena tahu jangka masa untuk bahan-bahan kita masak secukupnya. Bukan sahaja masak sepenuhnya, malah masak secukupnya. Tempoh untuk bihun berapa minit. Sebenarnya benda-benda ni dia ada tempoh jangka masa yang tertentu. Saya tak nak ulas dekat sini sebab mungkin yang lebih ramai daripada, lebih lama yang layak untuk komen, untuk bagi masa yang sebenar untuk mi apa semua ni masak lah. Sebab saya tak ada ilmu pun pasal masakan. Tapi ilmu pasal makan saya pandai. Ya, saya boleh komen lah, boleh komen. Tapi pada masa yang sama saya advise lah untuk baiki kualiti lah dari segi masakan. Sebab yes, customer bayar. Walaupun customer is always right, tapi sometimes customer is not always right. Okay, kita kena consider juga sometimes kita sengaja nak cari kesalahan, itu dah salah. Tak boleh macam tu. Untuk benda yang memang betul-betul kena perbaiki, so untuk saya memang lebih open untuk komplain depan-depan daripada saya viral ke kutuk belakang-belakang. So benda tu memalukan saya sendiri. So why not saya beritahu owner of restaurant, so improve your cooking style ke apa semua. So improve, mesti improve benda-benda macam ni. Sebab jika nak cakap pasal bisnes, of course bisnes memerlukan modal. Okay, modal ni dari wang ringgit. So benda ni yang kita tak nak lah. Pembaziran, berbalik kepada pembaziran kan. Sebab dengan jumlah duit yang banyak ni, banyak kita boleh buat. Kita boleh tolong orang, kita boleh tolong ahli keluarga kita sendiri ya. So pada chef kedai tersebut, so why not you a good chef, boleh masak. Cuma perlu banyaklah buat uji kaji ya, buat uji kaji. Saya pernah kerja dapur satu ketika dahulu, memang fail.
memang fail. Tapi dari kegagalan itu saya lebih banyak melihat apa yang patut diperbaiki pada diri saya sendiri. Even sekarang saya lebih banyak merujuk pada isteri, masa rasa dia macam mana. Kita tak perlu malu. Kita tak perlu malu. Contoh kita tanya rakan sekerja, nyaman ke aku masak? Kita takut tak nyaman. Tapi kita takut tak nyaman, kita serve dekat customer. Yang tu salah. Kita sebagai chef, kita sebagai pekerja, kita kena jaga bos kita punya customer. Okay? That is business. Apabila kita bagi kualiti yang tak baik, we ruin the business. Kita merosakkan business. And then bos kita buat business tu, dia tak pakai daun, dia tak pakai bulu mata, tak pakai bulu apa-apa pun. Dia pakai duit sebagai modal. And then keuntungan untuk dia bayar pekerja and bayar you chef. So why not try to improve yourself, training banyak-banyak ya. Training banyak-banyak chef kedai tersebut, training banyak-banyak baiki kesilapan yang telah berlaku, okey, baiki untuk kebaikan anda juga. So kalau anda boleh perbaiki diri anda, mana-mana anda kerja anda diterima. Okey, anda diterima. Kalau anda rasa apa yang saya cakap ni salah, so I assume you betul lah macam tu. Dan saya harap anda boleh memperbaiki kualiti servis anda untuk customer yang akan datang. So for me, I think my wife tak nak datang lagi sana. So saya harap saya dapat pujuk dia lah. Saya nak bawa dia makan roti canai dia ke sana pula sebab roti canai dia sedap. And then overall, I give this shop 2 bintang lah. Okay, 2 bintang. Okay lah 2 bintang sebab I think the kopi lemon sedap, and then the laksa not too bad, and then dia punya mi goreng sedap sebenarnya, sedap, cuma mungkin pelayan tadi itu salah hantar, dan masa layanan pun cantik. So I give 2 star out of 5 star, saya bagi 2 bintang. Okay, so saya harap kedai ini boleh improve the service lah. And then thank you guys yang dengar saya mencarut malam-malam macam ni. So, apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Jangan termenung. Okay, jangan termenung. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. Jumpa lagi kita di video yang akan datang. Bye-bye.